Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita kebaikan, memberikan kepada kita ruang untuk kita melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harapkan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala kekalkan akan nikmat untuk melakukan ibadah ini sampailah ke hujung akhir hayat kita insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambunglah pembacaan kitab hadis kita. Cumanya itulah, kita sedang tak sedang kita dah masuk dah yang dikatakan kejap dah. Lepas ni nak masuk Syaban, lepas ni nak masuk Ramadan. Kita pun tak tahulah macam mana keadaan Ramadan kita hadap main ni. Kita harapkan masa Ramadan yang akan nak main ni harap-harapnya taklah Ramadan macam tahun lepas. Harap-harapnya kalau kata Ramadan kali ini ni boleh juga main yang dikatakan tarawih, sama ada ikut kerusakan masjid ke ataupun 50 orang ke, kurang-kurang boleh juga kita main jemaah. Harap-harapnya gitu. Tapi apa-apa pun ialah serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih tepat kepada hamba-hamba dia, insya-Allah. Insya-Allah pagi ini kita akan sambunglah. Kita pun kuliah kita lagu tu lah, sat on sat off, sat ada sat tak ada lagu tu lah. Apalah insya-Allah. Jadi insya-Allah minggu ni kita mula balik lah. Tu pun tak tahu lagu mana serta lah. Mula minggu ni, minggu depan padam balik ke tak tahu, wallahu a'lam. Baik. Tajuk kita hari ini iaitu berkenaan dengan, tengoklah beberapa hadis yang kita sempat baca, iaitu yang pertama berkenaan dengan qira'atu ayatil kursi, membaca ayat kursi. Ayat kursi ni semua orang tahulah, semua orang faham dan semua orang mengampai belakang. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Rawahu An-Nasa'i wa Tabrani. Hadis daripada Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu an, beliau telah berkata dan telah bersabda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qara'a ayatul kursi, siapa yang baca ayat kursi. Ayat kursi iaitu ayat yang paling besar, paling hebat, paling, orang kata apa, sempurna lah, kita katakan paling hebat lah dalam ayat Quran ni. Ayat kursi tu paling hebat, paling kemah dia, paling besar dia punya fadilat dan kelebihan dia. Jadi kata Nabi SAW, siapa-siapa yang baca ayat kursi dubura kulli salatin, di setiap kali lepas semayangnya. Macam tadi kita lepas semayang subuh tadi, ni kita baca ayatul kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Adalah yang kalau kita belajar ni, ada yang berapa kali berhenti ayat kursi? Ada 9 kali lah, apalah semua, tak apalah, berhentilah lagu mana pun. Yang tu bukan kita katakan untuk kegunaan ataupun masa-masa yang tertentu. Ni kita baca lepas semayang, yang berhenti berapa kali minta apa jadi baca. Ni takut sekali lagi nampak tak ada, berhenti terus. Tak lepas pergi berhenti terus, yang tu tak, janganlah. Baca bila berhenti berapa pun janji baca. Fi kulli dubura kulli salatin, di setiap habis selepas semayang. Jadi hadis ni cerita pasal wirid lepas semayang juga. Saya kita cerita sikit-sikit. Lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang boleh menghalangnya daripada masuk syurga, illa ayyamut, kecuali mati dulu. Itu saja. Ayat ini ataupun hadis ini yang menceritakan kepada kita, habaq mai kepada kita, ada beberapa amal ibadat yang kecil tapi di sisi Allah Ta'ala besar. Tuan-tuan, nak masuk syurga bukan senang. Nak masuk syurga bukan senang. Semalam Faizul tanya dia, ni Roblox boleh lepas? Nak kuliah ni subuh ni Roblox boleh lepas tak? Dia kata InsyaAllah lah kot, boleh lah kot,
Pasal apa? Pasal Roblox ni kita katakan lah, tuan-tuan, bukan di sini kan Semang Jaya ni kan yang baru ni yang kata menyorok belakang bonet kan? Kuduh orang apa punya nak pusing bila keliduk dalam bonet tu kawan Mazid lah ada nah. Punya nak seberang ni, nak seberang pergi ke daerah, ke negeri pun punya susah tuan-tuan. Nah, punya susah. Macam tu jugalah tuan-tuan. Tu baru atas dunia. Nak seberang daerah pun susah. Tuan-tuan ingat akhirat esok nak seberang titian sirat nak masuk syurga ingat senang. Pagi tadi saya dengar masuk dalam kereta, dengar radio baca surah Abasa Amma Yatasaalun. Surah Amma Yatasaalun tu tuan-tuan cerita pasal hari akhirat. Tuan-tuan balik lagi, tuan-tuan buka surah Amma Yatasaalun, surah An-Naba Amma Yatasaalun, tuan-tuan baca ayat 1, baca terjemah. Baca ayat 1, baca terjemah. Baca ayat 1, baca terjemah. Sampai habis ayat tu tuan-tuan perhati tengok Allah. Susahnya doa akhirat. Susahnya doa akhirat. Dalam surah Amma Yatasaalun An-Naba itu cerita pasal nikmat neraka, cerita pasal nikmat syurga. Last sekali cerita penyesalan orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, baik kami jadi tanah atau apa daripada kami duduk nak kena hisap, nak kena cek baik buruk kami hari ini ya Allah. Di antaranya salah satu ayat dalam surah tersebut mengatakan bahawasanya orang-orang yang duduk dalam api neraka ni berkurun. Kurun ni satu kurun berapa tahun? Ya? 1000 alaf. Kurun ada abad, ada kurun, ada alaf. Kurun khilaf juga. Duduk berkurun dalam neraka api. Ayat sebut-sebut juga tidak ada minuman bagi mereka kecuali ayak yang menggelegak, ayak yang panas daripada api neraka dan ayak bisa. Bayang tengok, duduk berkurun dalam neraka, tak ada minuman kecuali ayak yang menggelegak dan juga ayak bisa. Bayang tengok. Kita masuk Ramadan, puasa 12 jam, nak jumpa ayak sekali lagi, pukul 7.30 sekali lagi pun habis tak tahan dah. Duk berkurun, tak ada ayak lain, ayak panas dengan ayak bisa. Bayang tengok Allah. Kita baru duk cerita nak sembang apa nama, nak kontah daerah, kontah negeri, tu pun susah dah. Nak kontah apa nama, titian sirat lalu atas api neraka. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang amalan-amalan yang kecil-kecil lagu ni menyebabkan kita masuk syurga itu dengan cara yang paling cepat ataupun paling ringkas. Bukan nak susah mana tuan-tuan, lepas mayang sikit saja. Lepas mayang sikit saja ucap Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, sampai habis itu had tu saja. Sebab tu guru duk pesan, kalau habis sangat lagu mana cerita pun ada daripada mula yang bagi salam lagu mana, lepas bagi salam baca apa, lepas tu baca ni berapa kali, lepas tu baca berapa kali. Contoh macam kita katakan Allahumma ajirna minan nar, lepas sembahyang subuh dengan sembahyang maghrib 7 kali. Jangan tinggal. Kalau macam kita ni pula, di tempat-tempat kita ni ikut mazhab imam. Imam buh 7, imam buh 3, imam tak baca. Sebab tu imam penting, kena baca Allahumma ajirna minan nar 7. Betul ayatul kursi sekali. Sebab tu kalau ada dalam kita lepas sembahyang, lepas bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, bagi salam pun kalau boleh biar kena cara Assalamualaikum warahmatullahi baru kali di kanan, warahmatullahi baru kali di kiri. Jangan silang lagi kaki. Duduk dalam tahiyat akhir, Astaghfirullah, Allahumma antas salam, Allahumma inna minan nar, Allahumma antas salam, baru ubah kaki, ataupun baru imam kali ke arah makmum. Terus semua Allahu la ilaha illallah, terus sampai habis. Baca yang dikatakan tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sampai habis baca doa. Jangan tinggal. Benda nampak kecil tapi besar. Sekali lagi kita akan sebut banyak benda sekali lagi ni berkaitan dengan benda kecil-kecil, tapi pahala ni kita tak larat nak fikir. Pahala ni kita tak larat nak fikir. Sebab itu ayat kursi ni kalau boleh paling-paling sangat pun jangan tinggal. Keluar depan tu tak ada apalah, syurga. Pasal apa? Ni Nabi kata, siapa yang baca lepas sembahyang, tak ada dah benda yang boleh halang dah kecuali mati dulu kan.
Pasal mati saja dia tak boleh masuk syurga. Kalau kata mati lepas sembahyang baca ayat kursi, mati syurga. Man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhala jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah sebelum sangat-sangat dia nak mati, masuk syurga. Kecilnya. Takkan dia tu satu hidup yang hidup 20 tahun, 30 tahun tak buat dosa? Dosa. Buat 10 tahun, 50 tahun dosa? Dosa. Tapi pasal apa dengan kalimah la ilaha illallah? Benda kecil lagu tu saja. Jadi lepas sembahyang kata Nabi SAW, siapa baca ayat kursi lepas sembahyang, maka tidak ada yang boleh menghalang dia masuk syurga kecuali mati itu saja yang menghalang dia. Kalau tak ada, kalau kita diam ni kan mati terus habis. Kemarin imam di Masjid Zahid lepas sembahyang Allah. Katanya kemarin tu masih duduk di zon kuning lah. Bayang tengok tuan-tuan. Yang kata ajar ni dia bukan tunggu masa, dia bukan bagi hint kita kata kita nak meninggal bila kita dan sebagainya. Okey. Satu amalan saya nak bagi kat tuan-tuan. Bagus tadi nak lepas sembahyang tu terus yang mana ni baca yang kita katakan bismillahirrahmanirrahim itu terus boleh. Memang kita katakan tak ada Nabi buat, tak ada pun yang buat, tapi benda tu adalah ada sandaran dia. Untuk kita nak baca jemaah ke, kita nak baca sendiri ke atas pulang. Tapi ayat kursi ni saya nak bagi satu amalan daripada para ulama. Kita mengatakan sesiapa yang nak rezekinya tu melimpah ruah, siapa yang nak rezekinya itu melimpah ruah, maka amalkan ketika mana mula masuk rumah baca ayat kursi dengan qul huwallahu ahad, nak keluar rumah pun baca ayat kursi dengan qul huwallahu ahad, jangan tinggal. Itu di antara amalan yang tutup guru kita ajar. Yang nak rezeki melimpah ruah, amalkan nak keluar rumah baca ayat kursi qul huwallah, nak masuk rumah pun baca ayat kursi dan qul huwallah. Insya-Allah rezekinya itu akan berterusan dan rezekinya itu akan berlimpah ruah insya-Allah. Baik. Kemudian jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Ni satu zikir juga yang mana diriwayatkan Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, ataupun jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh, at'aba 70 katiban alf sabahin. Kata daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ni pun amalan yang boleh kita buat juga. Amalan yang boleh kita buat iaitu di antara zikir yang dianjurkan, ataupun di antara amalan yang boleh kita buat iaitu daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan bahawa radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabda, man qala, siapa-siapa yang kata jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh, moga Allah Subhanahu wa taala membalas segala jasa kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas apa yang telah bima huwa ahluh, yang sepatutnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at'aba 70 katiban, maka menjadi letih 70 katiban, 70 orang malaikat tulis ni alf sabahin, 1000 pagi. Maksud kata apa? Nak tulis pahala orang yang tulis jazallahu anna sayyidina Muhammad ni makan masa nak 70 orang malaikat, nak tulis 1000 pagi pun tak habis lagi. Jenuh tulis nak bak kata pahala tu sampai tak tu. Apa dia? Ini satu lafaz mengucapkan syukur kepada jasa yang sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak heran kita tak heran langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapat kemuliaan bagi segala-gala kemuliaan. Disebabkan apa? Bukankah Nabi sendiri yang kata man dalla ala khair kafa'ili, siapa yang buat tunjuk satu-satu benda baik, maka dia akan dapat pahala orang yang tunjuk tu. Orang yang buat tu pahala tu sebiji tak kurang walaupun sikit. Saya dah sebut banyak kali dah di sini. Kita ajak orang buat. Kita tak ada nak buat, orang buat. Dia dah buat pahala, dia dapat pahala, dan kita dapat pahala atas benda yang kita ajak kepada dia dengan apa yang dia buat. Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, agak-agak yang dah telah meninggal, agak-agak yang hari ni duduk dalam alam barzakh, agak-agak hari ni Imam Syafi'i nak boleh pahala banyak mana? Berapa ramai tuan-tuan orang yang ikut mazhab Syafi'i? Mengalir saja. Mazhab yang kita duduk pegang mazhab Syafi'i, yang duduk pegang mazhab Syafi'i ini terlalu ramai. Di antaranya kita yang duduk di Malaysia, Indonesia, Fatani ni, belah Asia kita ni. Tak kira lagi belah
negara macam-macam yang duk pegang mazhab Imam Syafi'i ni, agak-agak berapa banyak pahala Imam Syafi'i dapat tiap hari. Hak bangkit mayang subuh, hak bangkit mayang zuhur tu mayang saja, hak bab lain. Tak heran kalau Nabi SAW mendapat kemuliaan di atas apa segala yang Nabi berikan kepada kita. Semua umat Nabi Muhammad yang buat hari ini, semuanya asas sumber itu yang diajar oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, jazallahu anna sayyidina Muhammad SAW. Moga Allah Ta'ala berikan ganjaran kepada Nabi Muhammad SAW dengan ganjaran yang selayaknya, yang apa yang telah Nabi Muhammad SAW ajak dan tunjuk kepada kita. Kita duk sebut zikir itu, kita duk sebut baca yang tu, pahalanya disebutkan oleh Nabi SAW. 70 orang malaikat nak tulis 1000 pagi subuh, jenuh tulis, tak larat nak tulis. At'ab dia letih, sampai letih. Sikit saja. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi disebutkan sini jazallahu anna Muhammadan. Adabnya kita, ta'addubannya kita, beradabnya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah sebut Muhammad saja, tapi ditambah dengan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Nah, Fizul kalau kita tak ingat ni, tak dapat, nanti beritahu mai kat saya, nanti saya tulis zikir ni, hantar dekat Fizul share dah dalam grup ke apa kan nak ramai. Bukan teruk mana tuan-tuan. Pangah lagi, pangah berjalan sebentar nak sampai rumah. Jazallahu anna sayyidina Muhammad ni paling-paling kurang 10 kali, 15 kali, 20 kali dapat lah. Sambil berjalan, sambil naik gerek ya, sambil naik motor ya, sambil naik kereta nak balik rumah. Ni jazallahu anna sayyidina Muhammad. Sikit sangat saja. Tapi pahala itu terlalu besar, terlalu banyak. Okey nah. Jadi padanlah untuk kita mengatakan bahawasanya jazallah, moga Allah Ta'ala balas kepada Nabi SAW di atas apa yang telah kita dapat dari Nabi SAW dengan yang sebaik dan sesempurnanya dengan apa yang telah Nabi lakukan. Okey nah. Baik. Fadilatul iktisab, yakni kelebihan kita mencari rezeki yang halal. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam man amsaka lan min amali yadihi amsa maghfuran lah. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang letih pada petang hari disebabkan kerana mencari rezeki daripada tangannya sendiri, hasil usahanya sendiri, amsa maghfuran lah, Allah Ta'ala ampun dosa-dosa dia petang tu lagi. Ini pun satu hal juga. Kita tak minta ampun pada Allah Ta'ala, kita tak buat amal ibadat, kita buat kerja atas peribadi kita sendiri, kita untuk hidup kita, untuk hidup anak isteri kita. Kita buat benda-benda lagu ni pun menjadi sebab musabab kepada Allah Ta'ala nak ampun dosa. Tetapi carilah, tetapi tengoklah, tetapi perhatilah betapa sifat Ar-Rahim ya Ar-Rahman ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak minta pun dapat, minta pun dapat. Tuan-tuan, air sinar baru ni kalau tuan-tuan tak minta dapat, tak dapat tu. Tu pun tuan-tuan ramai dah orang tu kata, ish puasa rugi dulu tak duduk dengan Malaysia. Ya. Lepas cerita baru ni ada komen daripada negara-negara sebelah, dia kata apa, ish puasa rugi tak duduk dengan Malaysia. Bantuan saja-saja apa nama sejak Covid ni, sat-sat bantuan ni, sat-sat boleh ni, sat-sat boleh ni, kami puasa rugi semua tak duduk dengan Malaysia dulu. Biar mereka kata dia kata wallahu a'lam. Tu pun apa dia? Jenuh minta. Jenuh minta. Kami susah ni, kalau ni boleh tolong sikit, kita bincang-bincang, bagi. Sifat yang kita kata pemurahnya manusia tak tahu lah. Minta dapat, tak minta tobat dia buat sengak gitu. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak. Hang tak minta pun aku bagi. Hang tak minta pun aku bagi. Dan aku bagi pula hak cukup-cukup dan betul-betul sempurna untuk hang. Tu sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita balik kerja petang-petang, kerja buat sendiri, untuk kita sendiri, makan minum kita sendiri. Itu pun disebabkan kerana letih cari rezeki yang halal untuk anak isteri, menjadi punca dan sebab kepada Allah Ta'ala ampun dosa. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang seterusnya ialah berkenaan dengan ibqa'u syai'. Yang ni banyak orang terlibat, iaitu simpan uban, biar uban duduk atas kepala. Ni untuk semua ada uban kan? Duk bajak muda apa kita ni lah, hak zaman lah ni, bukan tua yang naik uban tuan-tuan, dia ada buat main lah. Budak pun sepah ada uban. Pakai macam-macam atas kepala kan. Dulu ni orang pakai minyak apa dia, minyak nyok.
Ha? Tencur. Macam-macam. Orang tua dulu pakai minyak nyok. Saya tengok sendiri, tok saya pakai minyak nyok. Sampai ketua rambut ni, Allahu Akbar. Elok minyak nyok. Kita lah ni tak ada dah dapat bagi minyak nyok apa, pomade lah. Kan? Kita zaman kita lah ni pomade lah. Bawa mau pacak betul-betul memang, kan? Main angin lintang pun tak bergerak walaupun sikit tu. Tu kita lah ni. Lah sekali bahan kimia, bahan ni apa semua lah kali putih habis kita punya kepala. Bukan kata tuan-tuan kelingan saya. Balik dulu dalam masjid. Putih terus. Memang duk tengok kata, "Wih hang, awak teruk kan ni." Jawapan tu nak bagi ke apa? Oh, ni semua fikir umat punya pasal. Ni semua fikir umat punya pasal. Fikir umat apa? Antara fikir apa? No? Tapi hari ni itu dia. Itu kita nak sebutkan bahawa kita sebut sikit hukum berkaitan dengan Allah SWT. Kita dye rambut ataupun kita warnakan rambut. Okey nah. An Amr bin Shu'aib an abihi an wajdihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tantifu ash-shayba fa innahu ma min muslimin yashibu shaybatan fil islam illa kanat lahu nuran yawm al-qiyamah. Jangan cabut uban. Jangan buang uban. Nah, kita kadang-kadang dulu orang tua dulu panggil anak-anak macam uban. Satu uban sekupang. Kan ada besar buat abang ni dulu ni. Nah. Memang cabut pada abah. Tengok uban abah pada uban lain. Tak banyak mana kot. Tak banyak mana sekarang. Dulu tak banyak. Sekarang bagi anak duk cabut kira-kira boleh RM1 doa. Dia buat kerja tu abah tak usah duk buat. Jangan duk cabut uban, biar pi uban duk dalam tu. Pasal apa? Fa innahu ma min muslimin yashibu shaybatan fil Islam. Mana-mana orang Islam yang mana piak ataupun jaga ataupun iyalah kita biar kita sudah fikir apa tu sudah buat apa ubat atas kepala biar, maka illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah, dan adalah uban yang disimpan itu akan menjadi nurun yaumal qiyamah, akan jadi cahaya pada hari kiamat. Ambil dalil ni, nanti orang kata kat tuan-tuan pergi habaq dia dulu. Ya buat yang uban teruk kan ni. Tu dia lah. Hang esok hari kiamat, esok hang kelam, aku spotlight. Abang lagu tu kalau kemat. Dah. Aku spotlight, hang kelam. Hang rambut hang semua hitam. Apa hitam? Orang tengok Nabi sebut suruh jaga yang dikatakan ubat. Maksud kata apa? Yang pertama tuan-tuan, minta maaf cakap. Uban ni tanda kita tua, tanda kita berumur. Nabi suruh simpan. Pasal apa? Suruh beringat diri. Nah, habis mandi tengok depan cermin, beruban teruk dah ni. Nak mati pun tak apa lama dah. Tua dah. Amalan tak tahu mana lagi. Lagu mana aku nak menghadap Tuhan. Itu di antara kelebihan dan faedah. Nah, sebab tu Nabi tak, bukan kata larang ni, bukan kata haram tu. Lebih baik janganlah duk cabut. Tu saya duk pergi cabut pergi lah. Biar pergi duduk tau. Orang tengok pergi, orang kita tak suka, orang tengok janjian. Orang sudah tu saya duk fikir pasal orang, sampai bila tak selesai. Sampai bila tak selesai. Kita perhati biar pergi tengok. Cuma kalau dalam bab kita katakan nak dye rambut, boleh tak boleh? Dye rambut dia ada beberapa sebab lah. Yang pertama, orang muda. Orang muda boleh tak pakai warna rambut? Dengan orang tua boleh tak pakai warna rambut? Baik. Cara asasnya warna rambut boleh kecuali warna hitam. Warna rambut boleh kecuali warna hitam. Tapi maksudnya warna hitam yang agak sesuai lah. Bukan warna hitam yang agak sesuai. Contoh kalau kata kita nak warnakan rambut kita, boleh, tapi bukan dengan warna hitam dan juga agak-agak warna yang bersesuaian. Selalunya kita buat serupa perang inai tu lah. Selalunya ada buh pada rambut, buh pada janggut, itu pula tidak ada masalah. Cumanya bagi bubuh itu agak yang bersesuaian dengan umur kita dan adat setempat. Kita boleh bayang Bang Imam esok main subuh esok dye warna rambut warna ungu.
Warna purple, tak pun warna merah. Nak bayang tengok tu imam mai esok warna purple rambut dia. Nak tak pun baju nah, baju pink rambut purple tu dia. Orang tanya siapa dia tu? Itu Tok Imam. Tahu parik tuan-tuan. Tok Imam dia buat kelaku lagu tu habis sedar. Nah, warna-warni pula. Allah. Saya masa zaman duk jadi lecturer dulu. Anak murid ni Allah, rambut ni macam-macam. Hak warna perang tu sampai kita kata hang ni duk celah mana ni sampai mandi yak karat sampai tahun ni. Oh ustaz, apa kata ni orang muda macam ni, duk kira hang muda. Tuan-tuan, asasnya ialah apabila diperlukan, contoh uban kita katakan terlalu banyak, ataupun orang muda yang sepatutnya dia tu tak beruban, tapi kerana kita katakan mungkin faktor-faktor dan sebagainya dia nak buh boleh gagah kita katakan, tapi dengan warna yang selain daripada warna hitam, tak boleh warna hitam. Bila dengar kata lagu ni, saya pun tengok ada lama jugalah, bila ada ustaz-ustaz kita yang beritahu kata boleh warna rambut, tapi dia tak pesan. Budak sekolah warna rambut dia habis. Yang duk kata tu pula ustaz muda pula, ustaz jenis duk masuk TV bawah semua, dia kata boleh warna rambut dah, tak ada masalah apa, jangan warna hitam, warna perang tak apa, warna ni apa. Budak sekolah pakai buah habis. Cikgu pening di sekolah, kata kami tak tahu nak kata apa ustaz. Bila kita tanya, ada saya dengar alam ni, dia kata radio pada ustaz kata ni boleh warna. Memang boleh, tapi padan kedak hang budak sekolah. Tuan-tuan kerja penjawat awam, tuan-tuan kerja swasta, tuan-tuan kerja yang orang kata pun nak berhadapan dengan orang. Mai duk pergi keluar rambut pink, rambut merah, rambut ni. Oh, tak kena dengan gaya tu. Nah, tak kena dengan kerja kita, tak kena dengan penampilan kita. Tambah kita orang Malaysia, orang Timur, orang kata kita ada adat dan sebagainya. Nah, bayang tengok masuk bilik bedah, tengok tu dia warna-warni. Orang doktor ke? Pening tu jadi tak sesuai kita. Jadi kita kalau kata dah teruk sangat, kita katakan ni sangatlah, memang patutlah kita kata, kalau kita nak buat pun boleh. Bukan dengan warna hitam. Buh warna hitam tuan-tuan, takut sekali lagi pergi cari kelab dandut dia. Saya duk bazar muda tu ada pasal juga tu nah, sebab apa tak boleh warna hitam tu. Tengok umur dengan rambut ni rasa tengok muka rupa 58 lah. Mai tengok rambut ni rupa 18. Haji umur apa haji? Saya ni kalau ikut Sweet 17. Sweet 17 dia. Tak boleh. Okey, kecuali boleh tak pakai warna hitam? Boleh, kecuali perang. Kecuali masa perang. Kita ni tak ada perang lah, setakat duk buat alasan perang cyber ni tak payah lah. Ni perang tu ni. Contoh kita nak pergi turun medan perang, Nabi pernah suruh yang dikatakan para sahabat buh warna rambut dengan warna hitam. Pasal apa? Untuk menggerunkan musuh. Musuh mai hantar perisik pergi tengok-tengok, tu dia hak masa zaman perang tersebut, pergi tengok sahabat Nabi hak umur 50, 60, 70 pun rambut duk hitam lagi. Perisik ni pergi patah balik kat tentera daripada buat apa? Kita haru dah, kita pening dah nak lawan dengan puak-puak orang Islam ni, jenuh dah kita. Pasal apa? Muda belaka depa. Gagah belaka depa. Hebat-hebat belaka depa. Itu tak apa. Kalau kata kita turun nak pergi perang untuk pakai yang dikatakan dai warna hitam, tak ada masalah. Hatta di antara hikmahnya kayu sugi, pernah berlaku dalam satu kisah. Ada tentera Islam pakai kayu sugi. Ini kelebihan sunnah. Pakai kayu sugi. Bila pakai kayu sugi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang hantar perisik pergi. Tengok-tengok tu dia orang Islam duk pakai kayu sugi, duk gosok gigi lagu tu. Orang bukan Islam tak tahu. Patah balik bagi tahu kat ketua dia, kita habis dah. Lebih baik kita batalkan ataupun kita lari siap-siap daripada peperangan ini. Pasal apa? Pasal yang kita bertemu ni, kalau musuh-musuh kita sebelum ni kita dah tengok dah, tapi musuh kita yang kali ni orang Islam ni pelik dah orang. Pasal apa? Tuan cuba bayang, bangkit-bangkit pagi, duk saja-saja ni, duk asah gigi dengan kayu. Duk asah gigi dengan kayu. Bayang tengok lagu mana mereka ni punya kelaku dalam perang. Agak-agak kita nak menang, tak menang, dah cungit terus. Menang tempat perang masa tu. Ada satu kisah perang dalam sejarah Islam. Tu. Sugi dah pakai kayu.
hikmah dia. Nah, jadi boleh tak boleh, sebaiknya kita ni kalau boleh pelihara ataupun kita biar saja uban di atas kepala. Ataupun ada setengah-setengah pula orang yang beruban ni bukan kerana tua, beruban kerana sakit. Nah, sakit ni jenis penyakit lah, jenis penyakit yang macam mana? Kadang-kadang uban bukan duduk kepala saja, bulu hidung pun putih. Nah, umur baru berapa belas, bulu hidung putih. Allahu Akbar. Orang tanya, hang ni ke siapa? Pak aku pun jenis ni juga. Pak aku jenis beruban habis. Sampai bulu ketiak putih, semua putih. Nah, ada orang jenis dua tu. Ada orang yang disebabkan kerana umur. Ya, umur. Putih ni macam-macam sebab lah, no? Ada kita apa yang kita pakai ataupun banyak pikir dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi yang tu kita katakan dalam bab yang dikatakan uban, elok kita pelihara. Tapi kalau kata ada keperluan, maka boleh untuk kita warnakan rambut selain daripada warna hitam. Nah, selain daripada warna hitam. Tetapi bagi orang-orang yang tertentu seperti budak sekolah, budak-budak orang-orang kita yang katakan bekerja dan sebagainya, yang bukan kita katakan penampilan yang sepatutnya perlu warna rambut dan sebagainya, maka tidak dibenarkan ataupun tidak digalakkan juga. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. At-ta'min ma'al imam, mengucapkan amin bersama dengan imam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawluhu qawl al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Okey. Ini satu lagi kelebihan dalam bab sembahyang jemaah yang orang tak sembahyang jemaah tak dapat. Itu kata kelebihan sembahyang jemaah. Yang duk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min 27 darajatan ataupun 25 darajatan. Yang kata sembahyang jemaah ni dapat 25 pahala ataupun 27 pahala. Ada sebagian pendapat ulama mengatakan bahawasanya mai sembahyang tu dah dapat dah 25 merkah. Mai sembahyang tu dah dapat dah daripada 27 merkah. Ada di antara ulama-ulama juga mengatakan 25 dengan 27 bukan seperti mana mai-mai saja. Dia mula daripada wuduk. Sempurnanya wuduk, sempurnanya takbir, sempurnanya rukun, sempurnanya benda sunat, sempurnanya sah, sempurnanya sebagainya. Sebab tu kita dalam bab sah pun, tapi bukan dalam situ sila lah, kan? Ada ulama kata sawu sufufakum fa inna taswiyati sumufuf min tamamis salah, dalam kesempurnaan solat. Penuhkan sah, rapatkan sah di antara kesempurnaan solat. Bukan dalam keadaan lah kita kena ikut satu meter lah. Itu pun di antara kesempurnaan juga dalam keadaan yang sebagainya hari ni. Sebab itu kita katakan ada di antara para alim ulama yang mengatakan bahawa saya dapat 27 25 itu bukan semata-mata dengan mai sembahyang jemaah saja. Bahkan di antaranya juga ialah dengan ikut ataupun mengamalkan apa-apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW dan sunnah Nabi SAW. Sempurnakan wuduk, sempurnakan saf, sempurnakan bacaan, sempurnakan dengan imam dan sebagainya, maka akan dapat pahala sempurna. Begitu juga dalam bab kita mengucapkan amin. Yang ni kita sembahyang seorang kita takkan dapat. Kita dah tak dapat 27, dah tak dapat 25 dan tak dapat kelebihan mengucapkan amin dengan imam. Apa dia kata Nabi SAW? Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW telah sabda, "Idza qala al-imamu," apabila imam berkata ataupun apabila imam membaca, "Ghairil maghdubi alaihim waladdallin." Imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, maka berkata para makmum yang duduk bersama dengan sembahyang jemaah, semua pakat kata faqulu amin, semua pakat kata amin, fa innahu man wafaqa qawluhu, siapa-siapa yang sebut amin, sebut Nabi imam sebut amin, makmum sebut amin, dan sebutan kedua-dua orang itu imam dengan makmum wafaqa qawluhu qaulal malaikah, bertepatan dengan sebutan amin para malaikat. 3. Imam sebut amin, makmum sebut amin, malaikat juga sebut amin dalam waktu yang sama serentak.
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Taala ampun dosa orang yang terlibat dalam sembahyang jemaah itu, semua dosa yang telah lalu. Allah besar. Sebut amin je tuan-tuan, bukan kata suruh buat apa pun, bukan suruh kelak duit beribu pun, sebut amin saja. Ya? Mayang siang tak ada lah. Ada. Mayang siang pasal sendiri-sendiri. Di antara rukun, pengah no? Di antara rukun yang boleh mendahului imam adalah bacaan Fatihah. Sembahyang derah ke, sembahyang slow ke, makmum boleh baca awal surah Fatihah awal dari imam. Itu di antara yang boleh. Tuan-tuan tak boleh rukuk awal dari imam, tuan-tuan tak boleh sujud awal dari imam, tapi tuan-tuan boleh baca Fatihah awal dari imam. Allahu Akbar. Tu imam angkat takbir dah, tu imam baru buah ayat kursi, kita buah Fatihah sekejap dah. Pasal apa? Oh, tak boleh. Tu imam ni baca surah sedap. Rasa saat lagi ni kalau kita duk pi baca Fatihah masa dia baca, takut tak baca. Contoh kan, contoh ataupun dia kata, saya ni memang jenis lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih tunggu tu imam, pakai tu imam rukuk sujud habis tahiyat, saya tak habis. Contoh, maka boleh dibuat awal. Allahu Akbar, tu imam dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Tu imam duk baca Fatihah. Katakanlah tu imam baca Fatihah habis dah, dia tak habis lagi. Dia datang mana? Ihdinas siratal mustaqim. Tu imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, bila jadi keadaan macam tu, makmum tadi ni yang baca sekerat Fatihah dia dan imam baca dallin dah, adakah sunat untuk makmum sebut amin? Adakah sunat? Ya, sunat. Dia kena sebut amin juga sama dengan imam. Amin. Habis sebut tu, nak baca tang mana pula dia ni? Makmum tadi ni sambung, jadi terputus dah tu. Tak kena baca Fatihah, tak kena baca terus. Nah, elok kan? Senang terus. Tadi tang ihdinas siratal mustaqim, habis amin tak payah baca terus. Lagu mana? Kena apa-apa sahaja bacaan yang bersangkutan dengan sembahyang. Contoh macam amin tadi nah. Contoh lagi apa? Tu imam baca silap, kita tegur subhanallah. Kita duk baca Fatihah ni, kita duk baca Fatihah, tu imam silap, kita sebut subhanallah. Silap lagi subhanallah. Silap lagi subhanallah, kita baca, dia sambung. Ataupun kita baca, dia ulang balik, dia boleh sambung terus. Hak kita tadi ni, kita nak baca tang mana? Kita duk tang ihdinas siratal mustaqim. Apa saja benda yang kita sebut ataupun perlakuan yang berkaitan dengan sembahyang, yang di tengah-tengah bacaan sembahyang kita, misalnya Fatihah lah pada rukun, maka kita boleh terus baca, tak perlu ulang balik. Contoh tang ihdinas siratal mustaqim, amin, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tapi kalau pi sebut ataupun orang terpisah dengan benda yang tak ada kaitan dengan sembahyang, maka kena ulang balik. Kena ulang balik. Itu saja dalam bab bacaan. Jadi kita walaupun kita duk baca surah, walaupun kita duk baca Fatihah ataupun kita baca apa-apa yang ni, apabila kita dengar imam kata amin, maka sunat kita kata ya amin. Hatta sunat sebut amin tersebut bukan dalam sembahyang saja, bahkan di luar sembahyang. Contoh kita masuk surau, tu imam sebut amin, kita masih duduk berjalan nak pergi ke duduk ke saf, tu imam sebut amin, kita sunat juga sebut amin. Jangan tinggal tuan-tuan. Kena tu imam sebut, makmum sebut, kena dengan malaikat, rom biik sekali, hapus dosa-dosa kita yang lalu. Itu kelebihannya. Sebab tu tuan-tuan, jangan pandang rendah kepada satu-satu amal itu, walaupun amal itu kecil.
Sebab kita tak tahu dan kita tak pasti yang mana satu amal itu yang menjadikan kepada kita sebab musabab kepada kita untuk masuk dalam syurga. Baik, sikit lagi kita probeh, lepas itu kita akan sambung pada minggu depan. Okey, sunnatul fajr. Ini kena pada pagi ni. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rak'atal fajr khairun minad dunya wa ma fiha, iaitu hadis berkenaan dengan semayang solat sunat subuh. Semayang solat sunat subuh. Kata Nabi SAW daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, raka'ata, 2 rakaat solat sunat fajr, solat sunat subuh, qabliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik, hadis ini menceritakan kepada kita orang yang paling kaya atas dunia. Orang yang paling kaya atas dunia, kalau kata lah ni ranking 10 orang yang paling kaya atas dunia, nombor 1 siapa dia? Ya? Bezos. Allah Alam, saya pun tak tahu, tak kenal makhluk Tuhan tu. Dan doktor kita tahu. Contoh dia, doktor kita kata Bezos tu nombor 1 dalam dunia paling kaya. Tuan-tuan, hakikat sebenar orang nombor 1 paling kaya atas dunia ialah orang yang bangkit subuh dan sembahyang qabliyah subuh. Allah, itu yang paling kaya. Sebab apa kata Nabi SAW? Orang yang mana sembahyang sunat qabliyah subuh 2 rakaat tersebut, dia dapat pahala ataupun dia dapat ganjaran itu dunia dan seisinya. Maksud kita satu dunia ni kita saja. Kita saja satu dunia ni. Ada pergi cerita kata teluk paling besar tu, cerita pulau paling cantik, ada cerita bangunan paling hebat tu, semua tu hak kita. Kalau kita bangkit sembahyang solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Betul ke Ustaz? Takkan kot kalau kata lagu tu saya sembahyang satu dunia, Pak Ngah sembahyang tu tak pernah nak go dari dunia mana. Bukan cerita bayangan tu dunia hak kita duduk lah. Dan tak tahu tak, makhluk Allah Ta'ala yang nama manusia yang paling lah masuk dalam syurga. Hak dia ni kira paling jahat lah ni. Jahat tak tahu nak habak lah. Daripada mula-mula terbit perut mak dia, jahat sampai mati. Cuma dia ni Islam saja. Dia ni Islam saja. Jahat ni semua buat. Mayang tak bisa. Jahat sungguh. Duduk dalam api neraka paling lama. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dia keluar pergi selam masuk dalam mayat syurga, putih bersih balik, naik pergi masuk dalam syurga. Allah Ta'ala bagikan dia dalam syurga. Dia duk kata dalam hati, hak orang lain semua pekat masuk belakang, aku nak masuk ni nak pergi duduk peradu mana ni? Aku ni hak lah ni, aku nak pergi masuk duduk peradu mana ni? Nak tumpang bawah duduk jabatan mana aku nak pergi duduk ni dalam syurga? Masuk tengok hak Allah Ta'ala bagi dekat dia sama besar dengan dunia dan seisinya. Hak tu orang paling lah. Sama besar satu dunia dengan seisinya. Itu untuk orang lah. Dia tanya balik, ni hak siapa? Hang? Ya Allah, adakah ni untuk aku? Ya, ni untuk hang. Tu orang yang paling lah masuk syurga. Tuan-tuan bayang tengok, takkan kita orang paling lah kot. Jahat-jahat kita sedekah juga. Jahat-jahat kita sembahyang juga subuh. Jahat-jahat kita pun dulu ya kot, kaki ronggeng lah ni dak dah kot. Dulu ni kita dah ni alhamdulillah dah boleh main surah. Takkan kita paling lah. Tuan-tuan, sebab tu dunia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala nak habaq main bak. Rega dunia ni lagi murah daripada sebelah sayap nyamuk. Orang heran. Orang pernah tanya kepada satu orang ulama, wahai ulama, macam mana hampa boleh kata dunia ni adalah penjara bagi orang mukmin, sedangkan aku tengok hang, ni kisah berlaku di antara seorang Yahudi ataupun seorang yang bukan Islam dengan seorang alim. Dia kata apa? Wahai Tok Guru, wahai orang Islam, kami heran dengan apa yang agama hampa bawa. Agama hampa kata dunia ni adalah penjara bagi orang mukmin. Sedangkan aku tengok hang, wahai alim ulama, hang ni baju hang saja pun dah puluh ribu dah. Pengikut hang saja pun beribu dah. Hang punya tanah, hang punya pondok, hang punya tempat pun besar habis dah.
Dan hampa juga kata adalah dunia ini adalah nikmat bagi orang yang tak beriman. Nikmat apa aku duk kerja tukang besi dengan panas, dengan kotak, dengan apa, letih sampai tak ni. Kita pun nak jawab lagu mana kalau orang duk tanya kita lagu tu. Sungguh juga dalam penjara. Kalau korang duduk dalam penjara, maka boleh duduk tengok TV, tak tahu duduk pergi tanya main channel apa nama remote mana. Duduk pergi buka Netflix dalam penjara, mana ada. Habis tu hampa kata duduk dalam dunia ni serupa penjara lagu mana. Kata ulama tersebut, sesungguhnya kami ni orang mukmin duduk dalam dunia ni rasa serupa penjara. Sebab apa? Sebab hak nikmat kami nak boleh dalam syurga tu beribu kali ganda dengan apa hak kami nak boleh lah ni. Lah ni hak kami nak kena bangkit sembahyang ni, hak ni biasa sangat nak banding dengan hak kami nak boleh tu. Kami halal haram ada. Nak makan hak benda ni, tak boleh, haram. Nak buat benda ni, haram. Orang duduk dalam penjara. Tapi kalau nak dibandingkan kami nak boleh pula dalam tu, dunia ni tak ada apa. Kena musibah, kena ujian atas dunia. Ya, kami teruk, kami susah serupa duduk dalam penjara. Tapi nak banding kami nak boleh dalam syurga esok ni, hak ni tak ada apa. Manakala hampa orang yang tak beriman, dunia ni adalah syurga bagi hampa. Apa dia? Hampa kalau nak banding kata teruk esok dalam neraka, hak ni habis lisah. Susah hampa atas dunia ni habis lisah. Syurga dah. Kalau nak banding esok nak kena azab dalam api neraka. Dia dengar Islam tu. Allah. Entah. Kita hak kena teruk hari ni pun tak tahu mana. Pasal kita nak boleh benda lebih besar, insya-Allah. Nak susah pun dekat dunia ni dekat 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Susah-susah nak bangkit sembahyang subuh 70 tahun je. Nak duduk dalam syurga. Allahu akbar. Tak mau nak cerita panjang lah tuan. Nak cerita nikmat ni panjang. Dalam surah An-Naba tu tuan baca, ada disediakan gelas-gelas yang penuh dengan air. Yang duduk dalam neraka tak ada, tak boleh minum. Berkurun tak boleh minum, ada air panas melegak dengan air nanah, air apa, air bisa. Orang yang duduk dalam syurga disediakan piala-piala, kup ataupun kita katakan cawan-cawan yang penuh air sentiasa. Pantang nak abang kita nak minum bila hang minum saja. Duduk dalam syurga takkan kencing dan takkan berak sampai bila-bila. Tuan tak bayang tu. Hak keluar tu apa dia? Nak nyah tinggalkan benda tu semua dengan peluh hak keluar. Ni, peluh hak keluar. Itulah serupa minta maaf dengan bahasanya, serupa kita kencing berak atas dunia ni, dalam syurga tak ada kencing berak. Cuma awak keluar tu lagu mana? Melalui peluh. Tuan. Sebab tu tuan-tuan, orang yang paling kaya atas dunia adalah orang yang sembahyang subuh 2 rakaat sebelum subuh. Moga kita boleh amalkan insya-Allah sampai bila-bila. Saya minta ampun dan maaf kalau salah silap terkesan besar lajak banyak orang ni. Mentang-mentang cuti punya hari. Nah, minggu depan, bulan depan kita akan masuk satu lagi hadis yang sangat-sangat bagi makna yang sangat besar bagi kita. Nabi ajak kita minta syurga 3 kali. Ni pun lepas sembahyang juga. Ataupun kita katakan bila-bila lah. Kalau kita lepas sembahyang kita minta untuk jauh daripada api neraka. Tapi kalau kita nak minta syurga juga sunat dengan 3 kali. Contoh macam mana kalau kita wirid lepas sembahyang, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, paling kurang 3 kali. Doa masuk syurga pun minta 3 kali juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar, tu 3 kali. Minta masuk syurga, Allahumma inni as'aluka ridhakal jannah, Allahumma inni as'aluka ridhakal jannah, Allahumma inni as'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar. 3 kali depan, 3 kali belakang. Nanti kita beritahu apa kelebihan untuk disunatkan minta doa akan syurga itu dengan 3 kali, bukan sekali. Dah, wallahu alam. Minta ampun dan maaf kalau ada salah silap terkesan bahasa. Ada soalan? Kalau tak ada kita kata tuan. Tak ada kena? Ada? Tak ada? 1, 2, 3. Okey, baik. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa pada kesempatan yang lain. Wa'alafa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Rabbana zidna ilma wa sa'na fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbban fi qulubi ibadik wa zid fayunhim wa ja'alna wajhan dunya wa akhirata min al-muqarrabin wa kathiran nawal ya hasan al-fi'al wa yawm jalla mithalu ya qaiman la zawal ka min wa lak ashraf 'ala wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.